Mungkin kita boleh start ya. Hari ini terima kasih kerana dapat sama-sama hadir dalam bicara mingguan staff pagi ini dengan topik yang saya kira agak menarik untuk boost kita punya energi, iaitu pekerja semangat, prestasi hebat. Saya Nazlin binti Muhammad Fuad sebagai moderator anda pada pagi ini, dan saya harap tuan-tuan dan puan-puan sudah bersedia untuk sesi pagi ini. Kalau ada yang tak sempat minum kopi ke ambil breakfast, bolehlah sambil-sambil ya. Dan diharap tuan-tuan dan puan-puan dapat membuka kamera semasa sesi berjalan. Kalau tak buka pun tak apa, sebab kita tahu kadang-kadang lain internet tak apa-apa nak elok kan. Cuma kalau dapat buka tu kita boleh tengoklah wajah-wajah semangat tuan-tuan dan puan-puan pagi ni. Okay. Sebelum kita mulakan webinar pada pagi ini, marilah kita sama-sama membaca umul kitab surah Al-Fatihah. Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, saya percaya tuan-tuan dan puan-puan sudah bersedia untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana untuk mendapatkan motivasi bekerja yang boleh membantu kita untuk meningkatkan prestasi kerja masing-masing. Untuk itu, tanpa membuang masa, saya menjemput Puan Nur Aina Nasihah binti Zainuddin selaku pegawai psikologi UiTM Cawangan Pasir Gudang untuk berkongsikan bicara mingguan dengan topik kerja semangat, prestasi hebat. Dipersilakan Puan Aina. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar suara saya? Boleh dengar tak suara saya, Nazlin? Boleh. Clear. Okey, baik. Terima kasih diucapkan kepada Puan Nazlin binti Muhammad Fuad yang merupakan kaunselor pelatih kita di UiTM Cawangan Johor, kampus Pasir Gudang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua warga UiTM Cawangan Johor. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Semuanya sihat? Mana ada mic boleh cakap, mana yang tak ada mic boleh tulis dalam komen. Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah sihat. Saya doakan semoga tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini sihat walafiat, terus bersemangat bekerja dan sentiasa ceria bahagia sentiasa selalu, amin. Okey, baik. Hari ini merupakan giliran bagi unit kerja dan kaunseling untuk bicara mingguan, dan tema yang diberikan ialah berkaitan budaya perdana. Okey, tajuk yang saya pilih ialah pekerja semangat prestasi hebat. Okey, secara sejujurnya ini merupakan pertama kali saya dengar tentang budaya perdana. Sebab saya sebelum ni bukan alumni pelajar UiTM dan ini merupakan pengalaman pertama bekerja di UiTM. Biasa kita dengar ESI, IDAT kan. Tapi rupanya ada budaya perdana. Budaya perdana ni di brand jadi ESI, IDAT. Okey, jadi saya akan berkongsi tentang budaya perdana dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey, yang pertama sekali, sebelum kita lihat kepada pengisian tentang budaya perdana, okey, siapa yang mengamalkan budaya perdana ni? Okey, sudah pastinya kita lah warga UiTM ni yang akan mengamalkan budaya perdana. Sebab objektif utama budaya perdana ini ditubuhkanlah untuk melahirkan warga UiTM yang sesuai dengan model pentadbir universiti yang mampu memacu kegemilangan UiTM. Jadi model pentadbir universiti ni orangnya adalah kita. Kita semua adalah warga UiTM, tak kisahlah daripada staf pentadbiran ke ataupun staf akademik. Okey, kalau kita lihat kepada gambar yang saya tunjukkan ni, manusia iaitu insan kita terbahagi kepada 3, ada kognitif, afektif dan juga psikomotor. Okey, baik. Kognitif ialah berkaitan dengan pemikiran, pemikiran kita. Afektif berkaitan dengan emosi kita. Psikomotor berkaitan dengan tingkah laku kita. Okey, untuk kognitif ia berkaitan dengan pengetahuan. Pengetahuan kita sebagai warga UiTM, pengetahuan kita tentang kerja-kerja hakiki kita, pengetahuan kita tentang isu semasa yang berlaku di UiTM. Ini pengalaman, tak kisahlah sama ada pengalaman anda sendiri ataupun pengalaman orang lain yang anda dengar. Dan kemahirannya ada macam-macam, ada soft skill, ada hard skill. So kemahiran ni kita boleh belajar untuk kita kuasai satu kemahiran. Itu ialah berkaitan kognitif. Yang kedua ialah afektif. Okey, afektif berkaitan nilai etika dan moral. Okey, kalau kita tak ada nilai etika moral ni,
kerja-kerja yang kita buat ni akan jadi tersasar. Okay? Sebab tu kita perlukan ada etika ni sebagai panduan, and then moral kita lah sebagai manusia, sebagai warga UiTM. Dan psikomotor cerdas dan cergas. Okay? Kita kena sentiasa produktif. Okay? Sebab kalau kita tak bertindak, tak bertingkah laku, macam mana satu pekerjaan itu untuk dilaksanakan. Jadi ketiga-tiga peranan kognitif, afektif dan psikomotor ni sangat diperlukan sebagai seorang staf di UiTM untuk bekerja dengan secara berdaya saing, secara produktif. Okey, kalau kita ingat zaman kita belajar dulu ada set induksi kan, kita panggil set induksi sebelum mulakan belajar. Lecturer pun saya pasti akan ada gunakan set induksi sebelum mulakan pengajian. Okay, jadi saya gunakanlah juga set induksi secara berbeza kan. Dengan meminta tuan-tuan dan puan-puan boleh tak cuba cari perbezaan dalam gambar ni. Mungkin ada yang dah pernah tengok, mungkin ada yang tahu jawapannya, tapi tak salahlah kita nak share antara satu sama lain. Okay, boleh tak tuan-tuan tulis di ruangan komen, ataupun kalau yakin dengan jawapan tu boleh terus voice out guna mikrofon anda, apa yang anda nampak perbezaan dalam gambar ni. Okay, boleh tulis ataupun boleh suarakan. Okay, Nazrin kalau nampak ada komen boleh inform ya. Okay, cuba anda tengok dalam gambar ni apa perbezaan. Nanti saya akan bagi jawapan juga, jangan risau. Just cuba je, cuba apa yang anda nampak perbezaan dalam gambar kedua ni. Boleh nampak gambar ni? Okay, ada respon tak? Siapa di dalam ni? Mungkin boleh bagi tahu apa yang anda nampak? Okay, kita ambil orang pertama lah Puan Suzaina. Dia nampak apa-apa tak perbezaan dalam gambar ni? Dalam chat ada Puan Aina. Ada yang kata kerusi, ada yang kata orang belakang. Kerusi, orang belakang. Okay, lagi? Orang yang pakai bar, Aina Nabila. Pakai bar. What's that? Pakai bar, maksud pakai bar tu pakai apa? Puan Aina. Pakai baju ke bar? Tak boleh typo apa. Okey, Encik Muhammad Fazil Ismail dia kata kerusi. Okey, kerusi. Okey, Aina Nabila kata orang belakang belah kiri tak ada. Okey, orang belakang. Okay, Aina Nabila good. Encik Muhammad Firdaus Jamil kata orang kat belakang. Yang ni bergabunglah orang kat belakang apa? Tak ada kan macam tu. Okey. Then kalau kita tengok lagi Najiha kata tak ada kening. Siti Fatihah pun kata tak ada kening. Muhammad Fazli kata kertas atas meja. Apa lagi tu Nazlin? Sambung Nadine. Noraidah Marmin cakap orang baju merah tak ada. Oh yelah orang belakang ni. Okey, ni Puan Nurul Huda, Mak Yatim 4 perbezaan. Okey, ni bagus ni. Orang pakai baju merah, kening lelaki pakai baju hitam. So kicap pun label. Kerusi. Kicap tu menarik perhatian saya, dia perasan sampai kicap sekali. Orang belakang berjanggut tiada necktie. Kena bagi hadiah ni kepada Puan Nurul Huda ni, Puan Aina. Okey, nampak banyak jawapan dia kan. Amazing lah dia punya answer tu kan. Alright, Cik Muhammad Fadil cakap tag kat kicap kan, sweet sangat. Okey, Siti Hamizah kerusi meja depan tak ada. Alright, kalau kita tengok jawapan ni semua betul. Yang paling bombastik sekali daripada Puan Nurul Huda binti Mak Yatim. Mungkin Puan Nurul Huda daripada kampus mana kampus Selamat ke kampus Pasir Gudang? Kampus Selamat nak kena jumpa rakan kita kat sana pula kulit hadiah. Puan Nurul Huda. Hello. Segamat. Okey. Nantilah kita sampaikanlah hadiah kepada kaunselor sana. Apa yang kita boleh sampaikan kepada Puan Nurul Huda ya. Okey, kita take note lah ni Nazrin, Puan Nurul Huda binti Mak Yatim. Alright. Okey, baik. Terima kasih di atas penyertaan tuan-tuan dan puan-puan dalam memberikan jawapan tentang apakah perbezaan yang ada dalam gambar ni kan. Okay, so saya reveal the answer. Kita akan lihat berapa banyak sebenarnya perbezaan yang ada dalam gambar ni. Okey, yang pertama ialah kening. Okey, tadi siapa yang berjaya dapat jawab orang kanan tak ada kening? Okey, tepat. Okey, satu dah. Yang kedua, cincin. Okey, perasan tak kat tangan, kat jari budak perempuan tu, dia pakai cincin.
Tadi tak ada siapa bagi jawapan lagi kan? Ada cincin. Okey, yang ketiga label tag kat kicap tu. Yang keempat kerusi di hadapan kanak-kanak perempuan ni. Terus yang kelima orang kat belakang tadi. Yang keenam tisu ke kertas ke napkin yang dekat dengan susu tu. Yang terakhir ialah orang belakang tadi, inner, baju inner dia kan. Baju inner dia yang atas ada corak, yang bawah plain. So kebanyakan jawapan ni telah dijawab kecuali yang cincin tu. Mungkin ada tak perasan kan, tak clear ke gambar, saya tak pastilah. Tapi sebenarnya ada tujuh perbezaan dalam gambar ini. Jadi disebabkan ada 7 perbezaan dalam gambar, saya nak beritahu anda tuan-tuan perempuan, kita ada tujuh prinsip perdana. Okey, jadi kat sini ada tak siapa-siapa yang pernah dengar tentang budaya perdana ataupun tahu tentang apakah 7 prinsip perdana ni? Sebab saya orang baru ni, saya first time dengar pasal budaya perdana ni. Okay, mungkin ada yang dah lama kerja dengan UiTM, dia tahu. Okey, sebenarnya 7 perdana ni dia terangkan tentang apa? Ada siapa tahu tak? Siapa-siapa pernah dengar tentang budaya perdana? Mungkin kita tanyalah siapa yang memang bertugas ketika zaman budaya perdana, kan? Sebelum ke arah ESI dan IDAT. Siapa dia? Saya ke? Mungkin boleh letak reaction ke? Emoji kan, ada reaction. Ada tak? Kita tengok emoji. Siapa yang memang pernah bekerja dengan budaya perdana? Kalau macam saya memanglah. Teringat-ingat Encik Bat kan? Encik Bat timbalan pendaftar kita dulu. Sebab ni prinsip budaya perdana ni zaman mantan pendaftar UiTM Dr. Hajar Zahra Mokhtar. Siapa yang pernah bekerja waktu zaman-zaman tu mungkin pernah dengar lah kan. Tu Puan Aisyah bagi emoji kat mulut tu, mungkin tahu tu kan, tapi malu nak jawab ke kan. Okey. Jadi kita lihat apakah 7 prinsip perdana yang dimaksudkan dalam budaya perdana. Okey, sebenarnya perdana ini akronim. Akronim ni dia ada maksud-maksud tertentu. Okey, jadi kita lihat satu persatu. P, pantas dan positif. E, empathy. R, relevant. D, daya saing. A, amanah, adil dan integriti. N, nilai tambah dan kelainan. Dan A ialah arif dan berilmu. Jadi inilah 7 prinsip perdana yang ada dalam budaya perdana. Kalau kita dengar sekarang ESI, IDAT kan. Kalau ESI, E, excellent. ESI, S, synergy. I, integrity kan. Kalau IDAT, I, ilmu. D, disiplin. A, amanah. R, rajin. T, tanggungjawab. Jadi kita sebagai warga UiTM seharusnya lah dah ada kat dalam kepala kita apa itu ESI, apa itu IDAT dan apa itu budaya perdana. Okay, memandangkan kita ada 7 prinsip perdana dan kita diberikan masa hanya 1 jam sahaja. Jadi takkan saya nak uraikan 7 ni kan, elok sejam jadi 7 jam pula. Jadi saya pilih satu sahaja. Satu sahaja untuk dikongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya memilih yang tengah-tengah. Okey, yang tengah-tengah iaitu D, daya saing. Okey, jadi kita akan berkongsi tentang daya saing. Bagaimana daya saing dalam sektor pekerjaan. Okey, daya saing. Cara berfikir dan pemikiran orang yang berdaya saing ni, dia seorang yang arif dan berilmu. Okey, sebab orang yang berdaya saing ni dia nak nak bekerja tu dia mesti menguasai satu perkara. Kalau dia tak menguasai satu perkara tu, macam mana dia nak maju kan? Dia akan ke belakang. Contoh, tak tahu nak guna teknologi, tak tahu nak buat satu pekerjaan tu menyebabkan dia tertinggal ke belakang. Jadi gaya berfikir dan pemikiran orang yang berdaya saing ini dia sentiasa akan tambah ilmu dan juga kemahiran. Okay, cuba cek balik diri masing-masing, adakah anda seorang yang berdaya saing? Seorang yang suka menambah ilmu, suka belajar satu kemahiran baru kan? Selalu meningkatkan potensi diri, kelebihan diri dan sebagainya. Kemudian cara bertindak dan perilaku orang yang berdaya saing ini dia sentiasa pantas dan positif. Dia tak ada nak bertangguh, tak ada nak buang masa, tak ada nak berlengah-lengah. Dan dia sentiasa bersangka baik dengan apa yang dia buat. Dan gaya bertindak dan perilaku ini sentiasa mengikut etika dan norma. Kita sebagai warga UiTM, kita ada peraturan-peraturan tertentu, ada etika-etika tertentu yang perlu kita patuhi supaya tak tersasar, supaya tak melencong ataupun membuat satu perkara yang tidak sepatutnya, terutama yang bekerja di UiTM. Jadi cara merasa dalam hati, kita nak faham tentang daya saing. Okey, antara gaya merasa dalam hati dengan merancang waktu. Sebab orang yang daya saing, 24 jam dia sangat bermakna. So dia akan merancang waktu daripada dia bangun tidur sampai dia tidur semula apa yang dia nak buat.
Jadi kita lihat satu persatu nanti. Antara nilai dan etika UiTM yang ada dalam elemen daya saing, yang pertama, dia seorang yang menghargai masa. Kalau kita orang Melayu, kita selalu dengar kan, masa itu ibarat emas. Power lagi, masa itu bom. Kalau pepatah Arab pula dia kata masa itu ibarat pedang. Kalau kita tidak memotongnya, maka dia akan memotong kita. Jadi orang yang berdaya saing ni dia sangat menghargai masa dia. Ada sahaja pengisian aktiviti, pengisian ataupun perkara yang dilakukan dalam setiap masa dia. Yang kedua ialah berdisiplin. Okey. Kalau kita tak konsisten, kalau kita tak berdisiplin dalam rutin kehidupan kita, itu menyebabkan kita akan ketinggalan, menyebabkan kita selalu ke belakang. Okey. Jadi orang yang berdisiplin ni dia ada to-do list setiap hari apa yang dia nak buat. Dan of course orang yang berdaya saing dia akan mengejar kecemerlangan sebab dia akan sentiasa step forward, akan sentiasa ke hadapan. Dan itu adalah ke arah kecemerlangan. Okey, baik. Apakah faktor-faktor kita kurang berdaya saing kat tempat kerja? Kan, mesti ada sebab. Sebab kita hidup ni kadang-kadang ada masa kita ke atas, ada masa kita kat bawah. Ada masa kita sangat bermotivasi, ada masa kita demotivate. Jadi apakah faktor-faktor yang membuat kita kurang berdaya saing kat tempat kerja ni? Okey, yang pertama mungkin kita rasa malas kan. Lagi-lagi bila kena work from home kan, boleh buat kerja atas katil, boleh buat kerja sambil makan kan. Okey, itu antara menyebabkan kita rasa kurang produktif untuk berdaya saing. Yang kedua, okey, mungkin kita sering dimarahi oleh rakan sekerja, sering dimarahi oleh bos-bos kita. Bila kita buat satu pekerjaan tak dihargai, bila kita buat satu pekerjaan dikondem sentiasa kan. Tak ada pujian ke ucapan terima kasih ke, menyebabkan kita rasa demotivate untuk terus berdaya saing. Yang ketiga, mungkin kita berada dalam keadaan comfort zone, selesa. Contoh, dalam satu jawatan ni, rasa selesa, apa yang kita buat selama ni smooth je. Kan, apa yang kita nak buat pun kita tahu kan. Sampai ada orang yang dia tak nak pun naik pangkat, ada orang dia tak nak pun naik grade, ada orang tak nak pun pindah kampus. Sebab ni dia selesa dalam satu persekitaran tersebut. Yang keempat, mungkin juga disebabkan oleh rasa iri hati, dengki. Kan, bila kita tengok ada kawan kita selalu kena puji dengan bos, kawan kita selalu dapat APC, kawan kita selalu perform kan, sebab kita gosip-gosip kat belakang. Bila kita sibuk menjaga kain, bila kita sibuk menjaga tepi kain orang, kain kita yang terlonding pun kita tak sempat nak cover kan, sebab kita tak dapat nak bekerja dengan baik. Ya, dan yang terakhir mungkin disebabkan oleh masalah kesihatan. Lagi-lagi kita berada dalam pandemik COVID-19 ni, tak tentu arah kan. Tak tahu siapa yang kena COVID, tak tahu kat mana dapat COVID, tak tahu punca kena semua tu. Okey, jadi kita ni kena take step untuk jaga diri kita. Jaga pemakanan, jaga waktu rehat, jaga waktu tidur supaya kita berada dalam keadaan sihat sentiasa, sihat walafiat. Okey, jadi ini mungkin antara faktor-faktor anda kurang bersaing di tempat kerja. Mungkin ada faktor lain yang anda rasa anda tahu atau anda rasa pernah berlaku dengan diri anda, boleh tulis saja di ruangan komen. Yang seterusnya, bagaimana nak jadi seorang yang berdaya saing? Okey, sebab kita dah tahu kan faktor-faktor dia, so kita nak tahu pula macam mana nak jadi seorang berdaya saing ni. Okey, antara langkah yang anda boleh lakukan, yang pertama ialah menjadi pendengar yang baik. Kenapa kena jadi pendengar yang baik? Pendengar yang baik ini maksudnya anda boleh catch up ataupun anda boleh bagi fokus perhatian kepada orang yang beri arahan kepada anda. Sebab apa perlunya jadi seorang pendengar yang baik? Bila kita dapat satu arahan daripada seseorang, bila kita dengar dengan baik, maka tidak akan timbul salah faham ataupun timbul masalah dalam pekerjaan. So kita boleh saling bantu antara satu sama lain. Sebab itulah kalau kita berkomunikasi, contoh macam sekarang ni kan, saya bercakap, tuan-tuan dan puan dengar. Kalau saya bercakap, tuan-tuan pun bercakap, siapa yang nak dengar? Ataupun saya mendengar, tuan-tuan pun mendengar, siapa pula yang bercakap? Macam mana mesej tu nak disampaikan? Jadi perlunya kita untuk mendengar dengan baik, terutama bila kita bekerja dalam team-based environment. Maksudnya kita bekerja secara berkumpulan, berorganisasi. Jadi macam mana untuk kita jadi seorang pendengar baik? Antaranya ialah kita jangan mencelah ketika orang tengah bercakap. Contoh bos kita ke senior kita ataupun rakan kita tengah bercakap bagi arahan, kita interrupt.
Bila kita interrupt tu, bila orang cakap tu nak sambung balik, kadang-kadang dia boleh terlupa. Tu yang jadi macam, tadi cakap apa? Berhenti kat mana? Kan ada kan kadang-kadang berlaku momen macam tu. Jadi kalau dia tengah bercakap, bagi dia full habis ayat, okey, baru kita tanya soalan, baru kita confirmkan balik apa yang disampaikan. Okey, kemudian kita juga perlulah untuk duduk ataupun berdiri dalam keadaan yang bersedia lah, yang statik kat situ. Contoh, katakanlah anda tengah bercakap dengan seorang, orang tu menghadap anda, orang tu berada dengan anda. Okey, dengan tuan-tuan dan perempuan. Sebab contoh saya tengah bercakap ni, ada yang ke sana ke sini, kan, ke toilet, ke dapur, ke apa mana kan. Tu yang menyebabkan mesej tu nanti tak sampai. So lean forward, duduk diam-diam kan, dengar baik-baik apa yang nak disampaikan. Dan juga antara lain untuk jadi pendengar yang baik ni, bila kita dah selesai dengar arahan tu, kita repeat balik mengikut kefahaman kita. Bila kita repeat balik ikut kefahaman kita untuk dapatkan confirmation apa yang kita dengar tu betul tak mesej yang nak disampaikan tu, betul tak maksud yang nak disampaikan tu, supaya tak berlaku salah faham. And then juga selain daripada tu, kita boleh tengok juga dari segi non-verbal ataupun daripada body language seseorang. Okey, bila kita jadi pendengar yang baik, bukan secara lisan saja, tapi kita tengok juga dia punya expression muka, pergerakan tangan, cara jalan dan juga sebagainya. Cuma bila jadi seorang pendengar ataupun dalam kita berkomunikasi ni, sudah pastinya ada juga halangan-halangan tertentu. Antaranya halangan dari segi penggunaan bahasa. Kan, contoh cakap bahasa Inggeris tapi slang dia, accent dia macam Australia kan. Bila orang Australia kan dia, slang dia lain sikit, tak sama macam Malaysia, tu pun boleh jadi barrier. Ataupun mungkin disebabkan oleh perasaan takut, gementar kan. Bila kita dapat arahan pada bos, kita rasa macam takut kan, nervous yang teramat sampai tak dapat nak tangkap apa yang dia cakap. Ataupun timbulnya stigma atau orang kata prejudice. Bila contoh ada orang bawahan cakap kita, bagi arahan kat kita ke ataupun minta tolong kita bagi stigma, aku kan lagi atas dia, kenapa aku nak dengar cakap dia. Kadang-kadang berlaku situasi macam tu. So pastikan komunikasi itu berlaku dengan secara berkesan. Okey, yang kedua ialah tahu menggunakan teknologi. Okey, untuk anda menjadi seorang yang bersaing, anda perlu tahu menggunakan teknologi. Nak tak nak, kena tahu. Sebabnya zaman sekarang ini adalah zaman teknologi, bukannya zaman yang seperti dulu-dulu kan, kena tulis pakai tangan, menggunakan kertas yang banyak. Zaman sekarang semua teknologi. Kita kena tahu sistem, kita nak buat talk macam ni pun kita kena tahu teknologi, macam mana nak guna Microsoft Teams, macam mana nak guna slide, macam mana nak edit, nak tambah, nak kurangkan itu ini. Jadi kalau untuk orang muda mungkin dia cepat untuk belajar teknologi, tapi untuk orang yang dalam bekerja ataupun dah lanjut usianya mungkin makan masa kan. Tapi itu bukan satu perkara yang mustahil. Kita kena sentiasa belajar. Orang kata belajar sampai liang lahat. Macam tu. Yang ketiga ialah dari segi pengurusan masa. Okey. Orang yang berdaya saing dia sangat jaga masa dia. Okey. Dia sangat jaga masa dia sebabnya orang yang berdaya saing ini orang yang sentiasa nak majukan diri. Orang yang nak buat yang terbaik. Okey. Jadi antara perkara yang tuan-tuan dan puan-puan boleh buat untuk teruskan create satu jadual ataupun pengurusan masa yang baik, antaranya boleh buat to-do list. Bila buat to-do list, keep prioritize. Maksudnya buat daripada perkara penting sampai perkara yang kurang penting. Okey, bila dah ada to-do list, kita dah tahu dah benda yang kita nak buat daripada perkara penting sampai yang tak penting tu. Dah siap buat, kita cut off, potong. So bila kita dah potong tu, kita rasa satu pencapaian yang sangat membanggakan lah untuk hari tu. Bila kita dapat siapkan satu tugasan. Okey, sebab itu satu kepuasan kan, bila kita dah buat potong kan, daripada senarai banyak, contoh ada 5 benda nak buat, tinggal 1 je. Tu pun ada satu rasa kepuasan. And then kita juga boleh learn to delegate. Maksudnya jangan buat semua tu seorang-seorang. Kita kan bekerja dalam satu team. Contoh dalam unit kerja kaunseling, kita ada 2 orang kaunselor, saya dan juga Puan Suzaina. Okey, kalau ada kerja yang saya tak tahu ataupun saya terlalu banyak kerja, saya minta tolong Puan Suzaina. Okey, so delegate, kita communicate. Kita bekerjasama antara satu sama lain. Selain daripada tu, antara perkara yang penting ialah learn to say no. Katakan belajar untuk katakan tidak. Bila kita dapat satu tugasan, terutamanya tugasan sampingan ni kan, kadang-kadang benda tu bukan kerja kita pun, tapi mungkin kat situ kita paling junior ke atau kita paling muda kan. Cuba untuk belajar katakan tidak.
Okey, bila kita rasa benda tu tak mampu dah nak buat, memang kita dah tak mampu dah, jangan paksa diri. Bila kita paksa diri, itu yang menyebabkan kita burn out. Bila burn out, itu yang menyebabkan kerja kita tak produktif. Okey? Dan yang paling penting pengurusan masa ni, kita kena ingat dalam kita bekerja seharian, kita masih perlukan rehat. Okey, contoh waktu Zuhur 1-2 tu take a nap sekejap dalam 10 minit ke 20 minit ke kan. And then balik pun sama, dapatkan rehat, minum air, relax, jangan stres-stres. Dan yang keempat, antara yang anda perlukan untuk menjadi seorang berdaya saing ialah sentiasa bersedia untuk menangani krisis. Sebab kita bekerja ni, pelbagai kemungkinan akan berlaku. Tak semestinya apa yang kita rancang tu akan jadi. Jadi, kita kena sentiasa bersedia. Bila ada konflik kat tempat kerja, bila ada krisis kat tempat kerja, sentiasa bersedia untuk hadapi. Jangan lari, jangan mengelak. Sebabnya, bila anda lari mengelak, benda tu tak akan menyelesaikan masalah. Okey? Kita kena sentiasa bersedia. Okay, jadi inilah antara langkah-langkah yang anda boleh lakukan untuk terus berdaya saing. Okay, so yang pertama ialah menjadi pendengar baik. Yang kedua, tahu menggunakan teknologi. Kita ada macam-macam teknologi, software, hardware. So, gunakanlah teknologi ini sebaik mungkin. Yang ketiga, dari segi pengurusan masa. Masa anda bekerja, masa anda di rumah. Okay? Dan yang keempat ialah sentiasa bersedia untuk menangani krisis ataupun konflik. Okay. Okay, sekarang kita tengok daya saing ni, kalau kita dengar tadi macam semua daya saing benda yang baik kan. Tapi sebenarnya daya saing ni ada yang positif, ada juga yang negatif. Okay, jadi macam mana nak bezakan antara daya saing positif dengan daya saing yang negatif ni? Okay, daya saing yang positif ini berlaku apabila kita bersaing secara sihat. Maksudnya, contoh kita dalam satu department ataupun satu team, kita bersaing secara sihat tu maksudnya sama-sama naik, sama-sama bangkit, sama-sama bekerjasama. Okey? Maksudnya tak ada aku yang paling hebat, kau tak hebat, ataupun aku paling top, kau kat bawah. Tak ada. Dia daya saing positif ni kita sama-sama mengejar ataupun ke arah kecemerlangan. Okey, bila kita bekerjasama ataupun kita berdaya saing secara positif ini, secara tidak langsung kita dapat mencongkel kita punya potensi diri. Elok-elok daripada tahu, tak reti, tapi disebabkan oleh daya saing ni dengan rakan-rakan, kita dapat mencongkel bakat kita. Contoh macam saya sebelumnya tak pernah guna Canva, tak pernah guna apps ni, tapi bila kita belajar, sebab kita tahu benda ni memang kegunaan zaman sekarang, so secara tak langsung kita akan menguasai satu kemahiran. Okay? So daya saing yang positif ni, ingat je, daya saing positif tak ada yang bagus ataupun ada yang bagus. Dia sama-sama level, sama-sama standard, sama-sama naik macam tu. Okey, yang kedua ialah daya saing yang negatif. Daya saing yang negatif ini berlaku apabila anda nak bersaing tu disebabkan anda nak bersaing. Saing maksudnya ada nombor 1, ada nombor 10. Ada yang pertama, ada yang terakhir. Itu adalah daya saing yang negatif. Okey, maksudnya apa tu? Bila kita bersaing tu kita ada letakkan standard. Macam okey, nombor 1 ni yang paling bagus, nombor 10 ni paling tak bagus. Tu menyebabkan ada yang ke atas, ada yang kat bawah. Okey, perbezaan di antara daya saing yang positif dengan daya saing yang negatif ini ialah berkaitan dengan jenis emosi yang berlaku. Okey, kalau daya saing yang positif tadi kita sentiasa bekerjasama, saling bantu-membantu, dia akan menimbulkan emosi yang positif. Contoh emosi yang ceria, bersemangat, okey. Emosi yang sentiasa nak belajar, kan? Itu benda-benda yang baik. Tapi kalau daya saing negatif, bila dah kita compete nombor 1 dengan nombor terakhir tadi, akan menyebabkan kita, bagi orang yang nombor terakhir ni, dia akan rasa inferior, akan rasa takut, rasa malu, rasa cemas. Jadi dia akan demotivate nak bersaing. Dia akan rasa macam, kita tak ada harapan dah ni, aku memang sentiasa kat belakang je. Macam tu. Tak ada siapa-siapa nak satu team nak naik sama-sama macam tu. Okey, so inilah perbezaan di antara daya saing positif dengan daya saing yang negatif. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh cek, adakah tuan-tuan dan puan-puan dalam satu departmen tu mengamalkan daya saing positif ataupun negatif. Alright? Okey, sebelum kita nak jadi seorang yang berdaya saing, orang yang sentiasa produktif, ada satu benda yang akan trigger kita untuk lakukannya, iaitu motivasi. Okey, motivasi ini terbahagi kepada dua. Seperti yang sedia maklum, kita ada motivasi dalaman dan juga kita ada motivasi luaran.
Okay, motivasi dalaman ni ialah satu perkara yang timbul secara semula jadi dalam diri kita. Sebagai contoh, katakanlah bagi seorang yang suka melukis, dia akan melukis. Dia akan melukis sebab apa? Melukis itu memberikan dia kebahagiaan, ketenangan, kepuasan. Jadi disebabkan oleh feeling tu menyebabkan dia rasa motivate nak terus melukis. Okay, maksudnya motivasi tu timbul dari dalaman dia. Sebagai contoh, kalau bekerja, contoh bila kita dapat selesaikan satu tugasan, kita rasa puas, kita rasa kita superhero. Benda tu dalaman kita tak nampak. Okey. Yang kedua ialah motivasi luaran. Motivasi luaran ini berlaku melalui daripada kekuatan ataupun hasil luaran. Sebagai contoh, kalau tuan-tuan dan perempuan bekerja, tuan-tuan perempuan mengharapkan pujian, anugerah, bonus, gaji, insentif. Okey. So benda tu adalah faktor-faktor luaran. Okey, untuk motivasi kita tak ada yang baik, tak ada yang buruk. Dua-duanya, iaitu motivasi dalaman dan luaran ni, dua-dua sangat penting, dua-dua berfungsi dengan cara tersendiri. Okey. Jadi mungkin ada orang yang motivasi dia more kepada motivasi dalaman. Ada orang yang motivasi dia more kepada motivasi luaran. Ada orang dua-dua sekali. So tak ada masalah untuk kita ada motivasi yang berbeza-beza. Okey, jadi kita pergi kepada seterusnya. Okey, saya ada sedikit aktiviti untuk tuan-tuan dan perempuan sekalian. Okey, tuan-tuan dan perempuan boleh ambil telefon, cuba scan QR code yang kita bagi di dalam ni. Ada tak tuan-tuan perempuan boleh tak scan? Okey, tuan-tuan perempuan scan, nanti saya akan bagikan soalan dalam Slido ni. Okey, dapat scan tak? Cuba respon, ada yang dapat scan tak? Boleh scan? Okey. Saya stop share kat sini sebabnya nak buka dekat Slido. Okey. Okey, boleh nampak saya punya skrin untuk Slido? Okay, boleh respon, ada siapa-siapa nampak saya punya skrin? Nazrin ke Puan Su ke, ada nampak tak skrin saya? Boleh nampak? Okey, nampak? Okey, nampak. Encik Fazli pun nampak, ya. Puan Herda. Okey, baik. Puan Terima Lorita. kasih. Profesor Madia, Dr. Aminah nampak, alhamdulillah. Bagi yang tak boleh nak scan QR code tadi, boleh juga di ruangan chat ataupun type Slido #634946. Betul tak Aina ada punya kod? Ya, betul. Hashtag 634946. Kalau you all just type Slido, just masuk kod dia #634946 ataupun link yang tertera atau scan QR code. Okey. Arul Fabrika saya dah approve ya. Okey, baik. Soalan yang pertama. Apakah perkara yang memotivasikan anda untuk berjaya saing di tempat kerja? Okey, cuba tulis jawapan anda di ruangan Slido yang anda dah scan tadi tu. Kita akan nampak nanti jawapannya di sini. Okey, apa perkara yang motivasikan anda? Adakah disebabkan oleh gaji? Adakah sebab apa lagi? Adakah sebab rakan sekerja yang best ataupun bos yang sporting? Alright, kita nampak jawapan minat. Okey. Apa lagi perkara yang motivasikan? Tak kisahlah motivasi dalaman ataupun motivasi luaran. Anda boleh senaraikan. Okey, kalau pertama kita nampak minat. Okey, lagi yang lain? Persekitaran yang baik. Sains ni teruk lah. Tanggungjawab. Okey, bila semua disinergikan cara baik, datang kerja senyum je. Ni seronok ni kalau kerja macam ni. Okay. Tak. Ni nak gerak. Tak ada dia, Allah lambat gila. Saya dah stres nak buka suara pun stres. Nazrin kena mute. Dia dah kenapa ni?
Okey. Okey, kita sambung. Okey, apakah perkara yang memotivasikan anda? Okey, rakan-rakan, pokok yang cantik, alhamdulillah. Kita kena menghargai keindahan alam. Okey, kemudian Ya Allah, tengoklah. Bukan, nak tutup. sekejap. Okey. Apa lagi? Okay, minta maaf gangguan tadi. Okey, saling tolong-menolong dan bantu-membantu. Balik pukul 5. Okey. Ini seronok ni, balik on time. Okey, jadi apa lagi perkara-perkara yang motivasikan anda? Rakan sekerja yang hebat, alhamdulillah. Ini antara nikmat-nikmat yang kita perlu hargai bila kita bekerja dalam satu organisasi yang ada rakan kerja yang baik, ada persekitaran yang selesa, ada bos yang memahami. Itu pun antara perkara-perkara yang boleh motivasikan anda untuk terus bekerja. Kemudian dengar lagu. Okey, dengar lagu. Alright, lagi. Kita boleh tengok lagi jawapan-jawapan lain. Oh, kalau kat dalam chat ni ada tulis Puan Norita kata untuk mencabar diri melakukan sesuatu baru dan cara bekerja dalam berkumpulan. Betul, kita kena take challenge. Dan setiap hari belajar benda baru. Okey. Apa lagi? Bila rakan kerja boleh buat lebih baik dari kita, alhamdulillah. Ini satu perkara yang bagus ni. Maksudnya kita tak ada perasaan dengki, tak ada perasaan iri hati kan bila ada orang buat lebih baik daripada kita. Kita akan rasa bangga tau. Kadang-kadang bila kita ajar seseorang untuk buat satu tugasan and then dia boleh buat lebih baik daripada kita akan rasa bangga. Sebab ni kita jadi tenaga pengajar yang maksudnya berkesan lah, yang bagus. Kemudian amanah. Menjalankan amanah, alhamdulillah. Tak ada pula yang tulis gaji ke, bonus ke. Semua yang baik-baik ni, alhamdulillah. Okay, lagi tak jawapan? Jangan risau, kalau anda tulis jawapan ni, saya tak tahu pun siapa yang tulis. Dia macam anonymous. Just jot down ataupun tulis je apa yang nak tulis. Kongsi ilmu dan amanah. Ruangan chat ada Puan Aina, dah baca belum? Puan Rita, dia kata untuk mencabar diri melakukan sesuatu yang baru dan cara bekerja dalam berkumpulan. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Puan Rita. Okey. Cara bekerja dalam kumpulan, kadang-kadang kumpulan kita bukan kumpulan yang sama. Contoh macam saya kat unit kerja kaunseling, sekarang saya dengan Puan Su. Tapi bila saya teammate dengan kerja lain, dengan orang lain kan. Bila kita join program dengan orang lain, teammate kita pun orang lain. So, individu yang berbeza-beza, sudah pasti ada karakter yang berbeza-beza. Jadi kat sinilah kita nak belajar untuk cara bekerja dalam kumpulan. Okey, terima kasih Puan Norita. Okey, lagi. Sentiasa belajar dan memperbaiki kelemahan. Okey, bagus. Sentiasa belajar dan memperbaiki kelemahan. Kita manusia ni tak sempurna kan, akan ada masa walaupun kita grade tinggi, ada benda juga kita tak tahu sebenarnya. So nak tak nak kena belajar dengan orang lain, dia kena turunkan ego untuk menimba ilmu dan juga perbaiki kelemahan. Okey. Okey, jadi terima kasih untuk respon yang pertama. Apakah perkara yang motivasi anda? Kita bergerak kepada soalan yang kedua. Okey, kalau tadi benda yang positif. Sekarang kita ke arah yang kurang sikit, iaitu apakah perkara yang tidak memotivasikan anda untuk bersaing di tempat kerja? Sebab tadi tak semua orang jawab kan perkara motivasi. Jadi mungkin ada yang rasa macam saya tak ada motivasi untuk bekerja ni. Sebab apa? Apakah sebab-sebabnya? Adakah disebabkan persekitaran kerja tak best ke? Kawan-kawan tak best ke? Okey? Tuan-tuan boleh tulis dekat ruangan Slido. Kan, kita tak boleh nak expect yang kehidupan kita indah-indah belaka. Kadang-kadang ada juga side-side yang kurang sikit dalam bekerja ni. Jadi apakah perkara yang tidak memotivasikan anda ataupun kuranglah memotivasikan anda? Ada tak? Kita semua warga UiTM ni positif belaka. Ada tak? Tak ada Semua bagus-bagus baik-baik. Okey, ada jawapan. Rakan yang suka mengelak buat kerja. Okey, betul. Kita tak boleh nak menafikan memang ada golongan ataupun segelintir individu yang semacam ni. Okay, ada circle yang negatif. Melakukan satu pekerja secara paksaan. Wujudnya perasaan kecil hati. Betul, sebab kita manusia ni dia ada emosi
Manusia jadi emosi, sometimes dia puas hati, sometimes dia tak puas hati. So itu normal. And then banyak birokrasi, alright. Okay, bila setiap pekerja tidak memahami tugasnya. Contohnya bila kaunselor Su dan Aina tidak approachable. Contohlah jangan marah. Tak marah, tak marah. Kan sebab kata contoh kan, maksud contoh lah, bukan realiti kan. Bila kita setiap pekerja tak faham tugas, okay, contoh saya dengan Puan Su kaunselor, okay, orang tak faham tugas kami akan buat kami frustrated. Ataupun contoh yang bahagian-bahagian admin, kita tak faham tugas-tugas mereka, kita judge, oh orang admin ni tak buat kerja ke apa ke. Itu pun contoh lah. So kita kena saling memahami antara satu sama lain. Jangan kita rasa kita lah paling busy, kerja kita lah paling banyak. Kita kena ingat orang lain pun ada tugasan dia. Okey, ada lagi tak sebab-sebab lain? Berpuak-puak dalam organisasi. Okey, ni kira macam geng-geng lah kan. Ada geng A, ada geng B, ada geng C. Okey, ada lagi ke? Mendapat banyak sangat jawatan sehingga kerja hakiki terabai. Okey, faham? Ini banyak kerja-kerja sampingan lah kan. Sebab tu tadi antara tips tadi tu kita kena belajar untuk katakan tidak, belajar untuk delegate dengan orang lain tentang pembahagian tugas. Okey, ada lagi? Tadi melakukan sesuatu secara paksaan. Ni paksaan ni maksudnya paksa kurela lah kan. Tak nak kena buat. Alright. Lagi tak jawapan yang menyebabkan anda rasa tak motivasi nak pergi kerja? Rasa macam malas, rasa macam tak semangat. Bangun pagi nak pergi kerja dah. Aduh, dah mengeluh dah. Baru bangun tidur, belum bersiap pergi kerja ni, baru bangun tidur dah mengeluh dah. Ada tak? Ada tak jawapan lain? Okey, tinggal jauh. Okey, tinggal jauh. Ni mungkin stres dengan jam, stres dengan kos minyak lagi kan. Faham? Okey, bila kena marah dengan bos. Okey, itu pun antara salah satu perkara menyebab kita demotivate kan. Bila kita kena marah, kena tengking. Betul? Faham? Okey, lagi. Ada tak lagi jawapan lain selain daripada yang dinyatakan? Mungkin jawapan anda lain daripada lain. Satu kesalahan menutup 1000 kebaikan. Ya, betul. Orang kata bila kita buat baik banyak-banyak sekalipun, tapi bila orang nampak slack kita tu lah yang orang akan sebut-sebut. Keburukan kita tu lah yang orang akan ingat kan. Okey, majikan yang tidak menghargai sumbangan yang diberikan. Okey, faham? Maksudnya contohlah bos kita ataupun orang atasan kita tak appreciate apa yang kita buat. Kita nak condemn ke ataupun kerja nak cakap terima kasih pun susah kan. Ada individu-individu macam ni. Alright. Ada lagi? Jadi kalau kita tengok tadi ada jawapan yang memotivasikan, ada juga jawapan yang tidak memotivasikan. Jadi kita kena ingat kita bekerja dalam kelompok ataupun kita dalam bekerja di UiTM pun ada ketika kita motivasi tinggi, ada ketika motivasi kita rendah. Itu yang menyebabkan kita punya level of daya saing tu nak compete tu berbeza-beza. Ada orang laju je dia compete, ada orang step by step, ada orang yang langsung memang dah tak nak dah, memang dah serengga awal-awal kan. Disebabkan oleh faktor-faktor yang kita mungkin tak tahu. Mungkin ada orang tu faktor family, ada mungkin faktor kesihatan, ada mungkin faktor hubungan dengan rakan sekerja. Kenapa link hadir dah tak boleh isi? Sebabnya mungkin disebabkan belum lagi tamat kita punya sesi perkongsian ni. Nanti kalau dah open maksudnya kalau dah habis sesi baru dia open agaknya. Okey, baik. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada penyertaan tuan-tuan perempuan yang sangat sporting dalam memberi jawapan untuk aktiviti Slido kita hari ini. Okey. Sekejap saya stop share dulu. Okey, baik. Jadi sebenarnya motivasi ni dia boleh mengubah seseorang yang biasa menjadi seorang yang luar biasa.
seseorang yang zero kepada seorang yang hero. Okey, kita tak tahu siapa, kita tahu kat mana dan kita tak tahu bila masanya. Tapi kita kena ingat yang kehidupan kita ini merupakan satu proses untuk belajar kan. Contoh orang daripada grade bawah-bawah sehingga jadi grade atas-atas kan. Mana ada orang masuk kerja terus jadi bos kan. Dia kena start daripada bawah, step by step. Okey. Jadi kita kena push limit yang ada dalam diri kita ni supaya kita dapat congkil potensi. Potensi ni benda-benda yang tersembunyi tau. Kita tak nampak, kita tak sedar. That's why kita kena push limit, kita kena usaha, kita kena belajar. Bila kita tak usaha, tak belajar, tu yang menyebabkan kita rasa macam, aku tak berti lah, aku tak pandai lah. Tapi bila kita belajar dan kita sabar dengan proses tu, akan menyebabkan kita berjaya insyaAllah satu hari nanti. Okey. Ada apa-apa soalan tak setakat ini bagi tuan-tuan dan puan-puan? Saya buka untuk ruang soalan kalau ada. Tapi kalau tak ada pun tak apa, alhamdulillah juga. Okey, jadi hari ini saya dah berkongsi sedikit berkaitan dengan budaya perdana. Okey, kalau kita tengok budaya perdana tadi ada 7 prinsip dan saya dah berkongsi dengan salah satu prinsip yang ada dalam budaya perdana, iaitu berdaya saing dengan tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah untuk yang seterusnya mungkin nanti rakan-rakan yang lain akan kongsi sebab ada juga rakan-rakan lain yang mendapat tema yang sama. Jadi dengan harapan saya semoga perkongsian ni dapat memberi sedikit anda celik akal, orang kata. Kalau dalam sesi kaunseling kita panggil celik akal. Celik akal untuk menjadi seseorang yang sentiasa produktif, seseorang yang positif dan seorang yang sentiasa bersemangat. Okey, sebab kita nak kerja lama yang 30 tahun. Macam saya baru setahun kerja. So ada lagi 29 tahun saya nak menghadap ni kan. So kita sama-sama belajar, sama-sama sabar, sama-sama berusaha untuk menjadi seorang yang luar biasa, seseorang yang cemerlang, seorang yang terbaik dunia dan juga akhirat. Okay, jadi akhir kalam daripada saya, kita semua disarankan oleh Allah SWT untuk bersaing untuk menjadi umat yang terbaik. Okey, dalam surah Al-Imran ayat 110, Allah SWT telah berfirman, kamu adalah umat terbaik. Kita semua ni, umat Nabi Muhammad ni semua umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, yang kebaikan dan mencegah dari yang mungkar. Mungkar ni keburukan, dan beriman kepada Allah SWT. Jadi bersainglah secara sihat, bersainglah untuk ke arah kebaikan. Yang penting betulkan balik niat kita, kenapa kita nak bersaing. Adakah kita niat bersaing ini nak menjatuhkan antara satu sama lain, ataupun niat kita bersaing ni untuk memajukan diri, nak memajukan organisasi kita iaitu UiTM, ataupun bagaimana. Jadi setting balik niat. Nawaitu ni kita betulkan balik. Supaya nawaitu ni bila kita niat benda yang baik-baik, insya-Allah tindakan kita pun akan baik-baik. Dan juga cegahlah diri dari perkara yang mungkar. Janganlah kita nak jatuhkan antara satu sama lain. Janganlah kita tikam belakang rakan-rakan kita. Janganlah kita cakap-cakap belakang. Kita kena berdaya saing dengan secara bersihat, secara positif. Dan yang paling hakiki iaitu kita kena beriman kepada Allah SWT. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Minta maaf kalau silap anda kata ada tersalah bicara ataupun ada terusik-usik hati orang lain kan, macam tak pula dengar dia cakap kan. So saya buka kepada ruang soalan kalau ada. Kalau tak ada, kita boleh teruskan kepada sesi penutup. Ada apa-apa soalan ke daripada tuan-tuan dan puan-puan untuk Puan Aina? Bukan senang dapat perkongsian yang menarik macam ni, yang bermanfaat kan? InsyaAllah dia harap ni bermanfaat lah kan. Orang kata tak dapat semua, jangan tinggal semua kan. Contoh kita ada 7 prinsip perdana, tak dapat nak kecap semua, jangan tinggal semua. So ambillah satu, itu daya saing yang telah saya kongsikan hari ini. Nanti next akan datang kita dengar pula apakah prinsip-prinsip yang lain punya explanation. Okey. Saya buka soalan untuk Puan Aina kalau ada apa-apa daripada audiens. Okey, nampaknya macam tak ada soalan. Jadi sebagai penutup, saya nak ucapkan selamat menjalani ibadah puasa kepada semua warga UiTM cawangan Johor. Semoga ibadah kita pada tahun ini lebih baik daripada tahun lepas dan tahun-tahun sebelumnya. Dan semoga Ramadan pada kali ini kita lebih bermotivasi untuk menjadi individu yang lebih baik di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah.
Jadi akhir kalam, ampun maaf dipinta, semoga kita dapat berpuasa dengan baik dan insyaAllah dapat beraya juga. Harap-harap dapat beraya lah tahun ni Dah lama kita tak berkunjung di hari raya. Dah lama dah tak collect duit raya, siapa yang boleh collect lah. Okay, itu sahaja daripada saya. Sekian terima kasih. Ada apa untuk daripada Nazlin? Okey, terima kasih Puan Ana atas perkongsian yang bermanfaat bagi saya dan juga rakan-rakan tuan-tuan dan puan-puan juga. Banyak saya dapat info daripada sini iaitu prinsip perdana yang mana Puan Aina tekankan kepada dari saya dan saya tertarik dengan yang tadi never say no tu kan. Sebab kita tahu pun ramai di antara kita yang memang sukar untuk mengatakan tidak tu dan kemudian dia akan membebankan diri sendiri. Dan saya juga tertarik dengan self care yang mana kita memang bekerja, kita memang very motivate untuk bekerja, tapi kita perlu juga untuk menjaga diri supaya lebih seimbang antara kerja dan juga hidup lah. Dan satu yang saya ingat sampai sekarang, perkongsian daripada saya punya supervisor iaitu motivation. Apa motivation itu adalah motivasi dan juga action, di mana kita motivate diri kita kepada satu tindakan atau tingkah laku. Akhir sekali Puan Ana juga ada petik tentang niat kan, di mana niat tu adalah sangat important lah pada saya kerana semuanya bermula dengan niat. Dan Alhamdulillah, terima kasih Puan Ana atas perkongsian menarik. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan juga dapat manfaatkan sesi perkongsian ini untuk diaplikasikan dalam kehidupan dan dalam pekerjaan. Oleh itu, saya tutup majlis dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih semua. InsyaAllah ada masa nanti jumpa lagi.